Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Di antara perkara yang sering berbeza di antara orang yang percaya bahawa alam ini ada Tuhan dengan orang yang cuba menafikan bahawa alam ini ada Tuhan adalah corak berfikir secara berpattern ataupun random. Kalau kita percaya bahawa alam yang kita duduki ini ianya diatur urus oleh satu kuasa yang namanya Tuhan ataupun Allah dan sebagainya, maka pastinya lah kita akan percaya bahawa setiap perkara itu ada pattern dia, ada bentuknya. Apabila Barat tidak percaya bahawa alam ini adanya Tuhan, maka Barat cuba membawa idea yang bertentangan dengan pattern tadi. Di mana mereka cuba memomokkan kepada kita bahawa apa yang berlaku dalam alam ini berlaku secara rawak ataupun random. Tetapi bila kita bertanya kepada pakar dalam mana-mana bidang, maka semua pakar mengakui bahawa alam ini sememangnya daripada sekecil-kecil hinggalah sebesar-besarnya ada pattern yang tersendiri. Maka sebagai orang yang percaya bahawa alam ini diurus tadbir oleh Tuhan yang maha berkuasa, maha bijaksana, maha pengasih dan maha segala-galanya, maka kita harus mempercayai dan meyakini bahawa setiap perkara itu ada pattern. Misalnya, kalau kita bercakap dalam soal hidup beragama, bila tuan-tuan nak baca Quran, tuan-tuan mesti belajar pattern baca Quran. Walaupun tuan-tuan adalah penyanyi popular, tuan-tuan tak boleh baca Quran random begitu, ikut suka tuan-tuan. Akhir-akhir ini saya kerap bertemu dengan beberapa orang yang mudanya suka karaoke. Bila tua, dia pergilah umrah sikit, lepas tu terus beranikan diri untuk jadi imam. Jadi bila dia jadi imam, dia rasa bila suaranya sedap, maka dia pun tariklah bacaan Quran itu. Entah ke mana, ma'arid lisukun, mak lazim kalimi musaqqal, tak tahu ke mana, yang penting bunyi sedap. Jadi apabila berlaku begitu, pada dia, wah, dia cukup hebat kerana mengalunkan bacaan yang baik. Tapi bagi ulama tajwid, dia akan mufarakah semayang. Dia kata tak betul. Tak boleh hanya sekadar suara sedap, baca random begitu, tak boleh. Tanyalah mana-mana ustaz yang mengajar tajwid, bacaan yang baik ialah bacaan ada pattern yang disebut dengan murattal. Mak wajib kena baca macam mana, mak arid lisukun. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa agama kita ni agama yang percaya ada Tuhan. Dan Tuhan yang mencipta kita ini, dia buat semua benda ada pattern dia. Jadi kalau nak baca Quran, kena ikut pattern baca Quran. Kalau nak pergi umrah dan haji pun ada pattern dia. Orang Malaysia kena berniat untuk dia berihram di Bir Ali dan sebagainya.
Payahlah kita niat je lah kat mana-mana. Tak boleh tuan-tuan, dia ada pattern dia. Dia ada pattern dia yang kita tak boleh langgar. Tak kira lah ke sana dan kemari. 2 hari lepas, saya terlupa majlis kahwin orang kenamaan. Dia jemput saya. Dia oleh kerana terlupa dah nak sampai rumah, baru dia tanya, mana ustaz? Kerusi kosong lagi. Jadi saya pun tak tengoklah dia punya pakaian rasmi ke situ. Sampai-sampai sana ada 4 orang Sultan Melayu kat situ. Jadi saya pakai baju kot, tie. Tak boleh masuk tuan-tuan. Sebab pakaian rasmi ialah baju Melayu. Saya kata, saya dah segak dah. Dia kata, bukan soal segak, soal pattern. Tuanku pun pakai baju Melayu, jadi takkan ustaz pakai baju Inggeris. Tak boleh masuk sampai sudah, tuan-tuan. Jadi bermaksud, itu bukan majlis untuk masuk syurga lagi, tuan-tuan. Majlis kahwin je. Tapi ada pattern dan semua orang kena akur dengan pattern itu. Yang di Pertuan Agong, sultan-sultan yang mencemaduli pun akur dengan pattern untuk menghormati majlis kahwin tadi. Baginda SAW bersabda, apabila seseorang itu mengajak kamu ke majlisnya, maka berpakaianlah seperti mana yang disukai oleh tuan punya majlis. Jadi bermaksud tuan-tuan, dia ada hak untuk melarang kita masuk kerana pattern majlis itu begitu. Jadi tuan-tuan, samalah juga kita hidup beragama. Semua benda ada pattern dia. Dia tak boleh lantak akulah asalkan niat aku baik. Itu bukan hidup beragama. Itu hidup random dengan orang yang tak percaya dengan Tuhan. Jadi oleh kerana itu, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita ingin pulang kepada Allah, bila kita ingin pulang kepada Allah, kadang-kadang ada orang dia kata dia ikut kepala dia je. Asalkan aku nak balik, okey lah. Tak boleh tuan-tuan. Dia ada pattern yang Allah tunjuk. Kalau kau nak balik jumpa aku, patternnya macam ni. Kau tak boleh sebarangan balik dan sebagainya. Betul lah Allah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepadanya kita pulang. Tapi kita nak pulang itu mesti ada pattern yang harus kita contohi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu peristiwa pada kita yang kita sambut pada 3 hari yang lalu, iaitu pada hari Khamis lepas, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu ialah seolah-olah satu pattern pergerakan. Bagaimana seorang manusia tadi dia nak pulang pada Allah, apa harus dia penuhi. Jadi kegagalan kita memenuhi pattern tersebut akan menyebabkan kadang-kadang kita berlari setempat. Kita berlari setempat. Kita rasa macam letih dah buat. Tapi kenapa tak sampai-sampai? Sebabnya tak tahu ke mana, tuan-tuan. Ada satu ungkapan disebut oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang fenomena berlari setempat di kalangan orang yang menyangka bahawa dia nak balik pada Allah. Disebut dalam kitab Hikam, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, la takun kahimarir riha taduru min haitsu ata. Kata Tuan Syekh, janganlah kamu menjadi seperti keldai yang memusing kincir air di Mesir. Syekh Ibn Athaillah dia orang Mesir. Dekat delta Mesir itu, orang Mesir dia nak bawa air sungai Nil tu masuk ke tanah mereka, maka mereka buat kincir air kecil tu. Jadi yang akan memutar kincir air itu ialah keldai. Jadi bagaimana supaya keldai itu berputar? Maka dia letak kayu panjang depan keldai pun dia letak rumput segar. Jadi keldai tu kejarlah rumput tu. Dia kejar dengan sebab dia kejar dia pun berpusing sampai ke petang dia pusing. Jadi kesian ke keldai tu. Aku dari pagi sampai ke petang aku kejar tak dapat rumput tu. Bila air dah memenuhi tanah pertanian tadi, barulah tuannya bagi makan. Jadi kita mungkin gelak. Kita mungkin ketawa, bodoh sungguh keldai tu berpusing setempat. Jadi kata Tuan Syekh, bukan keldai je yang bodoh, manusia pun bodoh juga. Sebab dia berputar setempat. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku kepada keldai, kita akan kesian dekat dia sebab dia berusaha.
Bukti dia berusaha, dia bergerak daripada pagi sampai petang. Dia bukan tidur, dia berusaha. Dah rajin pula tu, tak letih-letih, bergerak. Tapi sayang, dia berputar tempat. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, supaya kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh keledai tersebut, maka marilah kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, Allah mengatakan kalau kamu ingin datang berjumpa dengan aku, kamu mesti ikut pattern tu. Pattern yang Nabi lalui pada malam itu. Dan perjalanan itu memang berjaya, iaitu berjaya pergi dan berjaya pulang. Ada orang kalau dia pergi sendiri, takut pergi tak pulang-pulang. Ada juga. Jadi kita tak naklah pergi dan tak pulang. Kita mahu pergi, jumpa Allah dan pulang. Sebab ada orang dia bersungguh-sungguh, dia pergi-pergi, dia tak jumpa Allah. Dia jumpa ayah pin. Dia jumpa orang lain. Tuan-tuan, lepas tu tak pulang lah. Jadi oleh kerana itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita harap sangat supaya perjalanan itu mengikut patternnya yang betul. Dan contoh yang diberikan kepada kita itu adalah contoh yang cukup agung, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya cukup berkeyakinan bahawa sahabat-sahabat ada kereta. Apabila kita ada kereta, kereta itu ialah suatu mekanisme ataupun alat yang membawa kita daripada satu titik ke satu titik yang lain. Dan lazimnya perjalanan kita itu ke arah hadapan. Ada juga orang berjalan ke belakang naik kereta reverse, tapi biasanya keluar garaj je lah, kemudian dia terus berjalan ke depan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kata pakar-pakar pemanduan, apabila kita start kereta kita pada waktu pagi, maka kita dinasihatkan supaya mematikan radio dan juga membuka tingkap kereta. Kenapa kena buka tingkap dan juga matikan radio? Supaya apabila kereta tadi yang lama tak bergerak tu dia mula berjalan, kita boleh dengar bunyi asing. Saya rasa bunyi-bunyi ini lazim bagi kita orang yang dah lama pakai kereta. Kalau dia bunyi tek tek tek, itu maksudnya pitih pitih pitih. Betul kan? Maksudnya duitnya mungkin RM10, RM20. Kalau dia bunyi kok kok kok, itu 100. Kalau dia bunyi kong kong kong, itu 1000, tuan-tuan. Jadi bunyi-bunyi itu kita kena peka. Sebab kalau kita mula bergerak, dia ada bunyi sikit-sikit, kita terus bawa ke workshop, maka kita tak kena baiki yang mahal. Tapi kalau kita start kereta, pasang radio, kita pasang aircon, kita tutup tingkat, maka tiba-tiba sampai masjid, tayar tercabut, maka naik. Jadi bermaksud sahabat-sahabat, itu suatu maklumat asas yang sahabat-sahabat tahu tentang kereta. Samalah juga kalau nak naik kapal terbang pun saya difahamkan pilot itu akan pusing tengok kapal terbang. Nanti tak boleh landing, betul kan? Kata Ismail ada, dia sahkanlah tu. Jadi nak sebutnya sahabat-sahabat, sama juga kita nak menuju kepada Allah. Kita tak boleh start terus pergi begitu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan orang yang nak pulang pada aku tu dia ada beberapa syarat. Dan dia perlu memenuhi syarat tersebut supaya langkah-langkahnya seterusnya tadi bergerak dari satu titik ke satu titik. Secara logiknya sahabat-sahabat, apabila kita ingin bergerak ke hadapan, maka kita perlu memenuhi dua syarat barulah langkah kita itu bergerak ke hadapan. Pertama, kena ada suatu kuasa yang mendorong kita ke depan. Dan yang kedua, kena ada satu perkara yang melepaskan kita dari ikatan. Semacam sebuah kapal melabuh di sebuah dermaga ataupun di pelabuhan, dia akan menurunkan sauh. Bila kapal itu ingin bergerak berlayar, maka sauh itu kena angkat. Kalau dia tak angkat sauh, dia speed macam mana pun kapal tu dia sangkut, tuan-tuan. Jadi samalah juga kita nak menuju pada Allah. Perjalanan menuju kepada Allah itu sahabat-sahabat, kita kena angkat sauh supaya kita tidak terikat yang menyebabkan kita tak boleh maju ke depan selain daripada kita mengisi suatu upaya
untuk terus menolak kita ke langkah-langkah yang seterusnya. Jadi memandangkan kuliah subuh kita ni tak boleh lama, masih dalam MCO, jadi kita pun sebut separuh je lah. Dan dalam bicara itu agak panjang, saya ada bercakap dalam satu Facebook, Institut Pengajian Al-Quran selama 2 jam. Tuan-tuan tengoklah dekat Facebook, saya cakap panjang kat sana. Cuma saya nak cakap 2 benda saja pada pagi ini. Pertama ialah apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak dibawa bertemu Allah pada malam tu Nabi tak solat tahajud, Nabi tidur malam tu. Nabi tidur. Sedangkan kita tahu Nabi ni dia berjaga malam, dia solat. Tapi kenapa Allah Taala jadikan pada malam Isra Mi'raj Nabi tidur? Dan Nabi tidur pula di rumah isterinya Ummu Hani. Tiba-tiba Jibril datang, kejutkan Nabi. Nabi tidur, dia kejutkan. Jadi cuba kita fikir tuan-tuan, kalau kita nak bawa orang pergi ke satu tempat, lebih mudah bawa orang sedang tidur dengan bawa orang yang jaga. Saya kalau balik Kelantan, saya balik malam. Saya tak balik siang. Sebab balik siang banyak kos. Setiap kali jumpa kedai, anak suruh berhenti. Jadi balik malam gitu. Lepas tu saya suruh anak saya makan-makan, tidur dulu. Lepas tidur bawa angkat masuk kereta. Lagi senang, jimat duit. Jalan pun terus. Jadi bawa orang tidur lebih mudah daripada bawa orang jaga. Sepatutnya kalaulah Allah itu nak jumpa Nabi, Jibril pikul je lah. Bubuh Nabi dalam guni, pikul gung-gung. Sapalah senang. Tapi kenapa Nabi yang tidur tu dia kejut? Bangun. Jadi mestilah apa yang dibuat itu ada benda yang Allah nak beritahu dekat kita. Jadi orang Arab sebut, jika orang tadi dia tidur dan dia bangun, orang Arab sebut yaqadhah. Yaqadhah tu maksudnya jaga. Maka sebab itulah ulama tasawuf mengatakan, bila kita ingin menuju kepada Allah, kita mesti pergi dalam keadaan jaga, iaitu sedar. Kalau kita pergi dalam keadaan tidak sedar, kita ada satu fenomena bagi orang yang sudah berusia ini, dia panggil sleepwalking. Sleepwalking tu tengok pada keadaannya dia berjalan, tapi sebenarnya dia tidur. Jadi Allah tak nak orang pergi jumpa dia dalam sleepwalking, iaitu nampak macam berjalan tapi dia mamai, dia tidur. Ataupun contoh paling tepat ialah orang yang tidur ketika khutbah, lepas tu dia sembahyang Jumaat. Nak tahu dia sleepwalking ke tidak sembahyang Jumaat, selepas salam tu tanya dia, rakaat pertama tu imam baca apa? Saya yakin kalau tuan-tuan tanya 10, 5 tak boleh jawab. Sebab dia tidur. Dia tidur. Dan ada orang sebut dekat masjid ni, tak tahulah dia bergurau dengan saya, tidur yang paling sedap lepas pencing ni ustaz masuk khutbah. Sedap sungguh tidur tuan-tuan. Jadi maksud tuan-tuan, tak boleh tuan-tuan pergi jumpa Allah dengan sleepwalking. Dia mesti sedar. Kita mesti sedar. Jadi Syekh Ibrahim Al-Harawi dalam kitabnya Manazil As-Sairin mengatakan, apa indikator yang boleh kita tahu bahawa kita ni sedar? Dia bagi tiga penanda arah ataupun 3 perkara yang boleh kita tanya diri kita ni sedar ke tidak? Pertama sekali kata beliau, kalau kamu nak tahu kamu ni sedar ke tidak dalam melakukan perintah agama, kamu tanya diri kamu, setiap kali kamu buat perkara yang kamu harap Allah pandang, kamu tanya diri kamu, kenapa ya kamu buat benda tu? Kenapa? Jadi tuan-tuan, saya yakin bahawa tuan-tuan gagal untuk mengisi satu kolom. Kalau saya beri dekat tuan-tuan tugasan sekarang, isi kolom kenapa tuan-tuan buat. Dan saya tak naklah buat test tu, saya suruh tuan-tuan buat sendiri. Lepas tu boleh WhatsApp kat saya mark dia. Kalau tak cukup, saya tolong tambah. Tuan-tuan balik rumah, buat 2 kolom, iaitu item yang tuan-tuan nak buat itu. Kemudian bubuh 1 kolom lagi, kenapa? Cuba tuan-tuan tanya, kenapa aku solat? Cuba tuan-tuan tanya, kenapa aku baca Quran?
Cuba tuan-tuan tanya, kenapa aku zikir? Kalau tuan-tuan boleh jawab, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau saya, banyak benda saya tak boleh jawab. Antaranya ialah pakai pelutuk muka. Dalam SOP ni saya banyak pening. Ya? Tak boleh sebutlah, nanti kena saman 10,000. Tapi nak sebutnya. Tapi kerana kena buat lah. Kenapa buat? Entah aku pun tak tahu. Jadi tuan-tuan, bila kita buat satu benda yang kita tak tahu, kita sebenarnya nampak bodoh ya. Bapak tak tahu. Jadi supaya kita tadi buat benda dengan sedar, maka sahabat-sahabat jawablah sendiri. Untuk apa ya aku solat? Sebab ada orang tuan-tuan, dia terpengaruh dengan orang-orang Melayu yang berjaya dalam perniagaan kosmetik, di mana bila ditemu bual, apa rahsia kejayaan Datuk bla 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 bla, dia kata rahsia kejayaan saya berniaga ialah sembahyang duha. Ramai orang sembahyang duha, apabila ditanya kenapa nak sembahyang duha? Nak kaya. Saya rasa tak betul tu sembahyang duha nak kaya. Kalau sembahyang duha itu kaya, lama dah saya kaya tuan-tuan. Sebab saya masa tuan-tuan tak mari masjid lagi saya sembahyang duha dah. Tapi tak kaya pun tuan-tuan. Jadi sembahyang duha tu bukan untuk kaya, ada benda lain. Jadi kegagalan kita menjawab, aku sembahyang untuk apa, aku baca Quran untuk apa. Dan kadang-kadang ada orang tak pernah pun tanya benda tadi. Jadi kalau kita tak pernah tanya, apatah lagi tak tahu, maka kita dianggap sleepwalking lah. Nampak berjalan tapi masih tidur. Jadi berasaskan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, kita takkan ke mana, kita berputar setempat. Kita berpusing di tempat yang sama. Kemudian kita pun berungut. Kenapa lama dah berjalan tak sampai-sampai? Nak sampai macam mana tuan-tuan? Saya pernah dijemput berceramah di kawasan perumahan yang jalannya pening saya. Dekat apa panggil, Taman Konok tu. Taman Tun Razak ke apa benda tu. Kat situ banyaklah taman. Tamannya kecil-kecil. Dan masa tu belum ada lagi GPS. Saya pergi ke situ nak kuliah, saya pergi lepas asar, saya sampai pukul 10 malam. Pusing sana kan. Maghrib terlepas tak apa. Lepas pada tu saya dah tak pergilah. Walaupun sekarang dah ada wave ataupun GPS. Sebab dia masuk sini taman ni, masuk sini taman. Tapi saya bergerak, saya bukan tak bergerak. Dan orang pun telefon, "Ustaz duduk mana?" On the way lah. Sekali ke 10 malam, orang dah balik baru kita sampai. Oh, Ustaz, makan nasi balik je lah tuan-tuan. Jadi bermaksud, kalau dilihat kepada kesungguhan tu, baguslah. Lepas asar lagi pergi. Tapi tak sampai tuan-tuan. Jadi oleh kerana itulah, daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kata Ibnu Athaillah, kata tu orang tasawuf, dia adalah satu pattern. Bagaimana seorang manusia nak kembali pada Allah, maka langkah pertama ialah sedar. Dan nak tahu kita sedar ke tidak, kata Ibrahim Al-Harawi, Syekh Ibrahim Al-Harawi, pertama sekali kita tanya diri kita, semua perkara yang kita buat, yang kita mahu Allah Ta'ala pandang akan perkara itu, maka kita kena tanya untuk apa perkara itu dibuat. Kerana kegagalan memahami objektif daripada perbuatan, satu-satu perbuatan, ianya menggambarkan kepada perbuatan itu dibuat dengan tidak sedar. Yang kedua, kata beliau lagi, iaitu kita harus menyedari bahawa nikmat yang Allah beri itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta. Dan yang ketiganya, dosa kita lebih banyak daripada pahala. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua ini, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada malam itu, baginda dibelah dada. Sahabat-sahabat dulu adalah pegawai kanan kerajaan yang dipanggil sebagai orang yang bijaksana. Antara tanda orang itu bijak, antara tanda orang itu pakar, antara tanda orang itu hebat, dia tak akan buat benda sama 2 kali. Dia tak akan buat benda sama 2 kali. Dia hanya buat sekali je. Cuma oleh kerana perbuatan pertama itu tidak lengkap, tak sempurna, maka dia akan buat lagi. Jadi buat kali kedua bagi menjadikan perbuatan itu lebih sempurna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril
Semua yang duduk di alam malakut itu, kita tahu mereka adalah makhluk yang sempurna. Jauh lebih baik dari kita. Jadi timbul persoalan, siapa yang belah dada Nabi? Jibril. Berapa kali dia belah dada Nabi? 2 kali. Kenapa Jibril buat benda sama 2 kali? Dia dah belah dada Nabi masa Nabi umur 6 tahun. Di perkampungan Halimatus Sa'diyah. Dan pada malam itu, ketika mana baginda SAW ini datang untuk bertemu dengan Allah, dibuat benda yang sama. Kalau belah punggung pula, kata apa, ini benda sama. Dulu belah dada, sekarang belah dada. Dulu bersihkan hati, sekarang bersihkan hati. Apa makna, tuan-tuan? Takkan tuan-tuan kata, oh hati Nabi sebab dulu sampai sekarang ni banyak dok. Takkan tuan-tuan nak kata Nabi berdosa. Saya takkan kata begitu. Takkan nak kata hati Nabi macam air filter. Banyak debu kena buang, bubuh yang lain takut tersumbat naik ke atas. Takkan sahabat nak kata macam tu. Jadi kenapa Jibril buat benda yang sama? Kalau Jibril buat masa umur 6 tahun tu tak sempurna, kenapa suruh Jibril lagi? Dan bukan sekali Jibril bawa wahyu. Takkanlah orang yang careless itu boleh bawa wahyu. Maka tafsiran itu tak boleh pakai semua. Sebab Jibril adalah malaikat yang paling sempurna, malaikat yang diberi tugas besar. Pastilah apa yang dibuat oleh Jibril itu lengkap, sempurna dan tak ada cacatnya. Habis kalau tak ada cacat, kenapa dibuat 2 kali? Sekali cukuplah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, perbuatan itu harus kita fikir sejenak. Kenapa Allah tunjuk kali kedua benda yang dia telah buat pada baginda pada kali pertama dahulu. Para ulama mengatakan bahawa dalam bahasa Arab, apabila sesuatu perkara disebut 2 kali, ianya menunjukkan penegasan. Ianya menunjukkan penegasan. Iaitu perkara tadi mesti dengan semesti-mestinya. Sebab itu dia sebut 2 kali. Benda lain dia buat sekali je. Tapi sampai pada belah dada, dia buat 2 kali. Jadi ulama mengatakan 2 kali itu bukan menunjukkan Jibril tidak sempurna melaksanakan tugas. Bukan makna macam tu. Habis maknanya dalam bahasa Arab, dalam kebiasaan cara berfikir orang Arab, bila benda tadi adalah penegasan, ianya disebut 2 kali. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Maksudnya Allah mengatakan bahawa orang yang berjaya dalam hidup ini, dia kena susah dulu baru senang. Susah dulu baru senang. Maksudnya tak ada orang senang dulu lepas tu dia senang pula. Tak ada. Maka sebab itu tak betul kalau tuan-tuan mahu hidup di dunia senang, akhirat pun syurga juga. Tak ada. Itu tuan-tuan kena cari Tuhan lain. Tuhan yang kita sembah mengatakan dalam hadis qudsi, abdi ma ja'altu fikum amnaini wala khaufain wa man amanani fid dunya khawwaftuhu fil akhirah wa man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Kata Allah dengan begitu tegas pada kita, wahai hamba-hambaku, aku tidak jadikan orang itu senang 2 kali, susah 2 kali. Dia cakap macam tu. Dia dah buat pattern. Aku tak buat dalam sifir pemikiran aku, sifir pelaksanaan aku, orang tu boleh senang 2 kali ataupun susah 2 kali. Seperti mana orang itu tidak akan dihukum di atas dosanya 2 kali. Dia akan dihukum sekali je. Jadi bila dia berdosa dan dia dah dihukum di dunia, akhirat tak kena hukum lah. Tapi ada orang memilih untuk lepas di dunia, siaplah dia dekat akhirat. Sebab dia bawa ke depan. Dia tak akan berlaku begitu. Maka Allah kata, sesiapa yang memilih untuk senang di dunia, maka susahlah akhirat. Dan sesiapa memilih untuk senang di akhirat, maka susahlah dia di dunia. Jadi itu pattern yang agama kita sebut. Tuhan kita sebut patternnya macam tu. Jadi oleh kerana itu, fahamlah kita bahawa bila suatu perkara dibuat 2 kali, bermaksud penegasan. Tak boleh skip, mesti buat benda tu. Dan apakah makna belah dada bagi kita umat Islam selain daripada baginda sallallahu alaihi wasallam? Ianya bermaksud bertaubat.
Maksudnya taubat. Jadi seseorang yang ingin menuju kepada Allah, dia mesti bertaubat. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, saya rasa ingin bercakap panjang sedikit tentang taubat ini. Sahabat-sahabat, dalam persoalan taubat, agama kita ada 3 perkataan. Yang kadang-kadang pemahaman yang cetek tentang erti 3 itu menjadikan kita keliru. Bila kita buat satu dosa dan kita ingin minta maaf, maka agama sebut 3 istilah. Satu, Allah Ta'ala sebut istighfar. Diambil daripada perkataan ghafara. Ghafara dalam bahasa Arab membawa makna tutup, cover. Yang kedua, afun. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang ketiga ialah taubat. Jadi sahabat-sahabat, bila ada 3 tu, maka 3 itu bermaksudnya beza. Orang kita ni dia suka angkat borong semua benda. Istighfar tu maksudnya afun, afun tu maksudnya taubat. Contoh. Allah itu dia tidak pening. Allah itu bijaksana. Jadi orang yang bijaksana bila dia sebut satu benda, mesti ada makna. Saya tak pandai sangat bahasa Inggeris. Bila saya sebut, maka tuan-tuan mesti akan kata, bukan itu Ustaz, perkataannya ini. Kadang-kadang bila jumpa orang yang macam tuan-tuan yang belajar sekolah Inggeris, makan burger, makan cheese ni, bila cakap satu benda dalam bahasa Melayu tu, dia sebut Inggeris. Saya kata, kenapa tak boleh sebut dalam Melayu? Tak tepat, Inggeris yang tepat. Jadi persoalan tuan-tuan yang tidak Tuhan pun, tuan-tuan kata, yang ni tepat. Tapi kenapa bila tuan-tuan berbicara tentang agama, tuan-tuan borong? Mana boleh gitu? Tuan-tuan kan cerdik. Bila tuan-tuan cerdik, tuan-tuan kata ada perkataan yang tepat, maka dalam agama pun samalah. Istighfar bukan afun. Afun bukan taubat. Dia ada fungsi tersendiri. Sedikit mengumpat pasal isteri saya. Tak apalah, dia pun takkan nak menerakakan saya. Bila kita nak basuh baju, tuan-tuan, kita nak basuh baju, kita ada 3 benda yang akan kita masukkan dalam washing machine tu. Kita ada sabun, kita ada peluntur, dan kita ada pewangi ataupun pelembut pakaian. Jadi isteri saya dia malah, dia pakai masuk sekali. Dia bubur baju, dia bubur kelorok, dia bubur sabun, dia bubur doni ataupun softline. Lepas tu dia tinggal. Habis baju saya kena baju anak. Alah haula wala quwata illa billah. Saya kata, kenapa awak buat macam ni? Lah, mesin tu kan dia pandai lah fikir. Oh, tak betul tuan-tuan. Kelorok fungsinya lain. Sabun lain. Doni lain. Oh, kalau buat macam lah tu saya kata awak tak payah basuh, tak saya basuh baju lah, biar aku basuh baju. Mari anak perempuan saya lagi teruk, punya malas. Dia bubur kain tu sampai tak boleh nak bergerak mesin tu sebab dia nak jimat kononnya. Dia bubur pewangi dulu, baju saya habis lekat pewangi tu. Saya kata kamu berdua perempuan tak boleh pakai belaka. Dia mesti ada kapasiti berapa lai baju untuk mesin dia bukan semembah begitu je tuan-tuan. Takkanlah soal basuh kain pun ada pattern dia yang kena ikut. Bila kena bubuh, tempat mana. Takkan bila kita nak bertaubat, rawak je lah. Tak macam tu tuan-tuan. Agama tak ajar kita berfikir begitu. Dia tak akan fikir random begitu. Allah payah tahu agama. Habis kenapa tuan-tuan tak berungut pasal basuh baju? Kenapa tuan tak berungut pasal basuh baju? Basuh baju tu baru nak buang kotoran peluh je. Ini nak buang dosa tuan-tuan. Jadi bila nak buang dosa tak semudah basuh baju itu. Jadi untuk memahami perkara tadi seolah-olah dalam bab dosa ada 3 penyental. Seperti mana tadilah. Ada klorok yang kita panggil peluntur, ada sabun yang kita panggil untuk membersihkan kotoran, dan yang ketiga ada pewangi. Yang akan menjadikan baju kita wangi dan sebagainya, seperti mana iklan Downy, tak perlu pakai perfume tu. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, bertaubat pun perkara yang sama. Bertaubat pun perkara yang sama. Bagaimana untuk kita memahami nak taubat itu supaya jadi elok? Maka kita tengok komponen dosa.
Ramai orang kita ingat dosa tu ialah kita buat salah. Pasal habislah. Tak macam tu tuan-tuan. Kalau dosa itu hanya buat salah, kemudian I'm sorry selesai, baik saya jadi orang jahat tuan-tuan. Sebab jadi ustaz baik ni tak kaya. Dia jadi ustaz jahat tuan-tuan. Sebab apa jadi ustaz jahat? Tipu jemaah lah. Sebab tuan-tuan kan orang baik nak masuk syurga. Saya tipulah. Jadi tok guru ajaran sesat. Bolehlah pakai Rolls Royce. Jadi kenapa kita tak buat jahat? Kerana kita faham bahawa dosa itu ada 3 komponen yang membentuknya. Pertama ialah pelanggaran akan perintah. Jadi apabila kita langgar apa-apa perintah, sama ada perintah Quran, perintah hadis, perintah ulil amri, maka ia satu aspek yang kita dikira dosa. Yang kedua, apa yang kita buat itu ada aib, malu. Ada aib. Apabila orang tahu, dia akan menghilangkan kredibiliti kita. Yang ketiganya, dia ada damage. Dia ada rosak. Analogi yang paling mudah untuk memahami konsep dosa ialah seperti mana tuan-tuan ada rumah sewa, bagi dekat budak-budak muda sewa, dia paku rata riti dekat dinding rumah. Tuan-tuan mesti ada banyak rumah sewa kan duduk Taman Tun. Saya tak beli rumah sewa sebab saya duduk rumah sewa dulu, saya tahu bagaimana orang menjahanamkan rumah sewa. Jadi dia paku dekat dinding. Bila dia paku, itu mudah seperti konsep dosa. Apabila kita cabut paku tu, dia samalah seperti istighfar. Kita taubat kononnya. Habis lubang yang ada kat dinding tu, siapa nak settle? Kita dah cabut. Cabut tu satu hal. Lubang tu. Lubang. Jadi ramai di kalangan kita orang Melayu faham, bila dah istighfar, selesai. Kan ramai kita tengok pegawai kerajaan ke orang politik, bila dia dah rompok duit rakyat, lepas tu dia kata, saya dah taubat dah pergi umrah dengan Ustaz Daud, Cik Ngoh. Selesai. Mana selesai? Yang awak rompok tu mana? Tak selesai lagi. Kalau selesai macam tu, saya nak bertanding pilihan raya 15 ni tuan-tuan. Bila awak buat satu benda yang ada damage tu kena selesai. Kalau awak tak selesaikan damage tu, awak pergilah umrah 18 minggu sekali ke, ataupun setiap-tiap bulan pergi umrah pun, dia pusing setempat je. Tak ke mana pun tuan-tuan. Tak ke mana pun. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah kata, kamu nak jumpa aku, kamu kena ingat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kau nak balik dekat aku, wahai manusia, kamu kena pastikan engkau kena reda dengan aku dan aku pun reda dengan kamu. Apa makna reda? Kita menyerah tanpa syarat pada Allah. Mau menyerah tanpa syarat. Kalau kita masih boleh tak, itu tak reda tuan-tuan, tak reda, aku tak terima. Jadi oleh kerana itu, kita harus faham apabila kita sebut pasal taubat itu adalah suatu paksi yang akan mengikat kita sehingga kita tak boleh bergerak. Kalau tak selesai pada yang taubat itu, maka tak boleh langkahlah ke depan. Walaupun kita nak juga pergi, dia duduk tempat tu lah. Dia duduk dekat situ. Kenapa kita duduk kat situ? Sebab kita tak angkat sauh tu. Jadi sebab itulah baginda yang kita tahu maksum daripada dosa pun Allah bersihkan dia 2 kali. Maka seolah-olah Allah nak beritahu dekat kita, kalau kamu nak pulang pada aku, angkat sauh tu dulu. Kalau kamu tak angkat sauh tu, maka perjalanan itu walau macam mana pun kipas yang memutarkan, enjin yang memutarkan kipas untuk menggerakkan kapal kamu itu tak akan bergerak sebab sauh tadi mengikat kita. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, agama pun ajar kita. Apabila kita istighfar, dia tidak mengampunkan dosa kita. Istighfar hanya sekadar menutup aib kita. Jadi bila kita buat dosa, kita pun astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dosa tu belum selesai lagi. Cuma Allah tutup agar kita ada peluang untuk betulkan silap tu. Dia tutup sekejap. Ataupun dengan kata lain, dia beri peluang kedua.
Kita minta Allah jangan buka dosa ni pada pengetahuan orang supaya aku tidak dipertikaikan. Allah kata okey, aku tutup. Jadi itu makna istighfar. Istighfar bermaksud mengakui kita buat dosa dan minta Allah tutup dulu. Tapi selesai ke dosa tu? Tak selesai lagi. Ramai orang dia salah guna ucapan ustaz. Apabila ustaz mengatakan kita bertaubatlah kepada Allah kerana Allah Ta'ala akan mengampunkan semua dosa. Seronok tu. Semua dosa ampun. Lepas tu tanya ustaz, macam mana taubat? Astaghfirullahalazim dan minta maaf. Maka hari raya pun dia berjumpa. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Apa mana kosong-kosong? Apa mana kosong-kosong? Kosong-kosong tu lepas kau rompok harta aku, lepas tu kosong-kosong gitu. Bagi baliklah dulu. Betulkanlah dulu. Oh, kalau kita dulu saya ada kereta Kia apapun kereta Korea. Tak sampai 3 tahun tuan-tuan terkulai side mirror dua-dua. Satu kena kat Masjid Wufron sebab motor tu dia parking penuh dekat kita, dia langgar. Terkulai kita. Nak tukar baru 400. 12800. Tak tukar sampai sekarang, bubuh selotip. Jadi bila balik sudah sembahyang Jumaat, kosong-kosong start kosong-kosong. Kosong-kosong tu side mirror aku tu. Takkan tu pun nak berkira ustaz. Sedaplah macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan boleh maafkan saya kalau saya langgar kereta tuan-tuan, lepas tu saya kata kosong-kosong. Kan saya dah minta maaf dah. Betul lah, maaf lah. Tapi damage tu selesailah damage tu. Jadi kalau damage tu tak selesai, dosa tu tak sudah. Jadi ramai orang kita suka mengambil peluang bila Allah sebut innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah sebut dekat situ innallaha yaghfir. Yaghfir maksudnya Allah sanggup untuk tutup apa pun dosa yang kita buat, dia beri peluang kedua untuk kita betulkan. Tapi bukan bermaksud dia delete kes tu, lepas tu tak macam tu tuan-tuan. Tak macam tu. Bila kita dah berdosa, kita minta maaf dengan Allah, kita istighfar, maka Allah kata, okey, aku beri peluang kedua. Betulkan yang dah silap. Jadi itu baru istighfar. Kemudian, kes tak selesai lagi. Sebabnya setiap kali kita buat dosa, ada 2 malaikat yang tulis. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita buat itu, ada 2 malaikat yang tulis. Satu malaikat raqib, yang satu lagi atid. Dia macam kita punya komputer sistem, dia ada yang kita save, lepas tu dia ada backup file. Sebab kalau Allah suruh seorang malaikat je tulis, nanti kita petikai credibility malaikat. Bila kita pergi dekat akhirat, banyak sangat dosa kita tulis, kita pun tengok kat raqib. Dia ni konspirasi ya Allah, tulis aku macam-macam. Jadi supaya kita tak tuduh dia tu tipu, maka Allah jadikan malaikat tak pernah MC. Malaikat tak pernah ngantuk. Kalau malaikat macam tuan-tuan, saya pun tak percaya catatan laporan tuan-tuan. Tengah-tengah duduk, kita sakit pinggang, lambat panggil Kapten Ismail ni, kita tulis dia tidur je lah kuliah subuh ni. Boleh je. Malaikat tak, dia tengok, dia buat. Dan supaya kita tidak ragui akan catatan malaikat itu, dia lantik satu jawatan lain, iaitu cover catatan kedua. Jadi bila balik dekat akhirat, kita petikai catatan pertama, Allah kata, mari kita tengok catatan kedua. Bila tengok matching molek dua tu, tak ada beza, betul lah salah tuan-tuan. Betul lah yang kita salah. Jadi sekarang catatan itu macam mana nak handle? Macam mana nak selesai? Dan setiap dosa yang kita buat, Allah kata, aku akan balas. Dan Allah tidak akan tarik balik peraturan itu. Ada orang kata, ya Allah Ustaz, saya ni macam mana nak doa dengan Allah supaya Allah jangan seksa saya dengan dosa lampau. Mana ada tuan-tuan? Mana ada pelepasan daripada hukuman di atas benda yang kita buat? Mana ada? Yang adanya nak tangguh ke akhirat ke nak terima kat dunia, itu saja. Ada beberapa orang muslimat ya, mungkin masa dia dah berusia ni, dia dah jadi muslimah yang baik. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, kenapa anak saya deraka dengan saya? Sedangkan saya join baca Quran, saya pergi umrah, dia dah sebut dia baik tua ni. Kenapa anak saya deraka dengan saya? Saya kata, Puan,
Puan bila baca Quran ni? Sejak pencing ni je. Masanya muda dulu nakal kan? Puan pernah tak deraka dengan mak puan masa muda dulu? Apa kena? Terimalah. Takkanlah bila kita dah baik tua ni, kita nak semuanya smooth. Oh, seronok macam tu tuan-tuan. Mana ada, terimalah. Jadi kita terpaksa sabar dengan anak kita yang deraka dengan kita ialah sebagai balasan yang kita dulu pernah deraka dengan mak kita. Ustaz, saya dah taubat dah. Saya dah taubat tiap-tiap malam duha. Tiap-tiap malam duha pula. Tiap-tiap malam Lailatul Qadar saya pergi. Taubat tu cerita lain. Terima balasan di atas apa yang dibuat itu cerita lain. Jadi ramai orang kita duk faham bila dah astagfirullahalazim beres. Apa yang beresnya? Apa yang beresnya? Yang beresnya diberi peluang kedua. Itu beres. Jadi oleh kerana kita tahu setiap apa yang kita buat akan dihukum, maka Allah beri kita satu lagi penyental dosa tadi, nama dia afun. Apa makna afun kata ulama? Afun bermaksud kita minta Allah padam beberapa catatan yang Allah nak padam daripada buku kita tadi, dan memaafkan kita daripada menerima beberapa hukuman. Bukan semua, beberapa hukuman. Jadi kalau dia maafkan kita daripada menerima beberapa hukuman, okeylah, sebab kita boleh guna kekuatan kita untuk menampung hukuman yang lain. Maka sebab itu bila malam Lailatul Qadar, Aisyah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, malam ni malam cukup istimewa. Nak minta apa?" Aisyah tak minta nak dapat rumah banglo, tuan-tuan. Aisyah tak diajar supaya terus sehat, umur panjang. Tak minta pun. Apa yang Nabi ajar dekat Aisyah? Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Nabi tak ajar pun Aisyah istighfar malam tu. Kerana istighfar bukan afun. Kalau nak istighfar dengan afun tu sama, kenapa Nabi tak suruh istighfar? Dia kata, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kamu suka mengampuni dosa hamba-Mu, maka ampunilah dosaku." Kenapa malam tu disuruh minta benda tu? Sebab benda tu yang payah tu. Yang nak suruh Allah ampun dosa tu yang payah tu. Nak menang pilihan raya, tak tunggu Lailatul Qadar. Donald Trump pun menang, mana ada Lailatul Qadar? Ini tunggu malam Lailatul Qadar, minta nak kahwin dua lah, nak apalah. Itu kecil je tuan-tuan. Itu boleh berguru dengan mana-mana orang yang kahwin ramai. Lailatul Qadar cuba minta satu benda yang... Cuba sahabat-sahabat bayangkan. Yang di Pertuan Agong dia suka dengan saya, dia panggil saya. Dia kata, Ustaz dah masuk Istana Negara ni. Ustaz nak apa? Cuba bayangkan. Kalau saya kata, saya lalu tadi ikut dapur tuanku, nampak pisang raja sedap goreng. Kalau boleh, apa tuanku akan kata? Lah, aku ingatkan cerdik Faisal ni bodoh tak habis lagi. Pergi Istana Negara minta pisang goreng, tuan-tuan. Bodoh punya orang. Kalau saya cerdik, Ustaz nak apa? Saya ingin menjadi penasihat tuanku bertaraf menteri. Itulah baru pandai minta. Boleh ikut tuanku semana pergi. Ini minta pisang goreng. Jadi bermaksud tuan-tuan, pada malam Lailatul Qadar, kita minta sehat tubuh badan. Benda tu tuan-tuan, pergi KPJ boleh sehat, pergi macam-macam. Cuba minta satu benda besar yang menunjukkan kamu ni memang pandai minta. Jadi Nabi ajarlah isteri dia yang dia sayang tu. Dan saya rasa apa yang Nabi ajar tu jauh lebih bijaksana daripada kita. Maka Nabi kata, mu duduk malam tu jumpa Lailatul Qadar tu, jangan doa-doa lain. Maka Aisyah, isteri yang dengar akan isterinya, suaminya yang bijak tadi menasihati, maka dia bangun malam tu, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka. Akhirnya Allah terima doa tadi. Dan apa yang Allah beri pada Aisyah? Apa yang Allah beri pada Aisyah? Jadi sebab itu sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, kita dah selesai. Aib kita dengan buat dosa ialah dengan istighfar. Yang kedua, kita minta Allah padamkan beberapa catatan dan maafkan kita dengan beberapa hukuman. Okeylah. Tapi ada lagi yang belum selesai, iaitu dosa kita berkait dengan damage tadi. Jadi damage ini tuan-tuan, kita semua tahu dosa kita ni ada dua je. Kita berdosa dengan Allah atau kita berdosa dengan sesama manusia. Allah dia tidak terima apa-apa damage.
kita tak solat, dia tak kurang pun kekuasaannya. Kita tak baca Quran, dia tak rugi apa pun. Jadi oleh kerana itu, Allah tidak menerima damage, maka dosa yang ada damage-nya ialah dosa dengan manusia lah. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat, kalaulah benar kita ingin balik pada Allah, maka marilah sama-sama kita duduk. Di cuti-cuti hari Ahad ini kita duduk. Aku ni ada apa lagi dosa dengan manusia yang belum selesai. Kalau kita fitnah orang, minta maaf lah tuan-tuan. Kalau kita rompok barang orang, pulangkanlah barang tersebut. Kalau kita tak bayar zakat, kita bayarlah zakat tadi. Kalau kita tak tunaikan hubungan silaturahim dengan saudara mara kita, kita buat. Sebab dosa dengan manusia, Allah tak akan ampunkan melainkan orang tu yang ampun. Dosa dengan manusia. Jadi selagi mana kita pergi umrah ke baca Quran macam mana sekalipun, tapi kalau dosa kita dengan manusia itu tak selesai, dia tak ke mana lah. Jadi sebab itulah ramai di kalangan kita memahami bahawa dia buat dosa dengan manusia boleh selesai asalkan dia jadi AJK masjid ataupun menjadi seorang yang regular ke masjid. Kita kuat datang masjid macam mana sekalipun, selagi mana dosa kita dengan manusia itu tidak selesai, maka tak akan ke mana kita pergi walaupun kita solat banyak dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu saya harap sangat-sangat, dan saya tidak menuduh tuan-tuan, cuma menyebut kerana dilihat ramai di kalangan orang-orang kita memahami bahawa konsep penghapusan dosa itu seperti orang-orang Hindu pergi mandi di Sungai Gangga. Jadi orang Hindu percaya buatlah dosa apa sekalipun, sekali pergi mandi di Sungai Gangga, maka semua dosanya habis. Maka orang kita pun nampaknya ramai macam tu, buatlah dosa apa sekalipun, pergi umrah, bila dah buka umrah nanti, maka selesailah. Jadi kalau itulah tuan-tuan faham begitu, ataupun ada di kalangan kita faham begitu, maka itu menjadikan salah faham kita tadi, yang menyebabkan perjalanan kita menuju pada Allah terbantut. Dan saya tidak kata orang kita ini tidak suka beragama, kerana kalau dilihat kepada data-data yang dipaparkan oleh laporan JAKI menunjukkan bahawa semangat hidup beragama orang Islam itu jauh lebih tinggi berbanding dengan orang-orang beragama lain. Kita punya kuliah tuan-tuan sampai 6 kali tiap-tiap hari tuan-tuan. Habis defisit duit masjid tuan-tuan. Di Selangor ada kuliah subuh tiap-tiap hari termasuk masjid Taqwa. Betul kan? Lepas tu ada kuliah duha. Lepas tu ada kuliah zuhur. Ada kuliah pukul 3. Ada kuliah maghrib. Di Taman Medan ada kuliah isyak. Lepas isyak kuliah lagi tuan-tuan. Ya, itu. Jadi bermaksud hidup beragama tu memang meriah orang Islam. Tapi vandalisme, rasuah, pecah amanah berlaku bukan pada orang yang tak mari masjid. Yang mari masjid pun begitu juga tuan-tuan. Bukan berlaku pada orang biasa, ustaz pun berlaku juga tuan-tuan. Jadi bermaksud ada benda tak kena dengan kita. Saya tak maksudkan tuan-tuan, maksudnya dengan masyarakat kita ada benda yang tak kena. Salah satunya ialah pemahaman kita tentang dosa tadi. Kita faham bila Allah sebut innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah menutup segala dosa-dosa yang kamu lakukan, maka kita ingat istighfar tadi adalah bermaksud Allah delete dan Allah ampunkan, dengan makna kita tidak akan dihitungkan. Tidak semudah itu ya tuan-tuan, sebab apabila kita buat suatu perkara berkait dengan manusia, maka kita tidak dapat keluar daripada dosa tersebut, melainkan damage itu kita harus selesaikan. Jadi kita harap kepada ahli-ahli politik Melayu, berhentilah daripada menipu orang Melayu. Buatlah yang terbaik untuk orang Melayu. Lebih 60 tahun kita beri kepercayaan kepada mereka. Mereka tipu dan tipu dan tipu kita. Bila dah tak pilih dalam pilihan raya, barulah mari masjid nak join kita. Jadi kita cakap kat dia, tak apa, mari masjid boleh join. Tapi apa yang tipu itu kena pulangkan balik. Sebab itu adalah hak dengan manusia. Adapun hak dengan Allah, kita tak cukup semayang, kita qadalah apa yang kadar kita mampu. Kita tak cukup puasa, kita cuba berpuasa. Tapi oleh kerana dah tak boleh puasa, kita bayar fidyah. Tapi duit orang kena pulangkan balik. Kerana itu hak manusia yang Allah Ta'ala tidak akan izinkan kita bergerak untuk langkah seterusnya, melainkan kita selesaikan perkara tersebut. Jadi kadang-kadang tuan-tuan kita merasa cukup malu dalam masyarakat kita. Banyak kuasa dipegang oleh orang Islam, tetapi pecah amanah.
kita korak sana, kita buat itu dan ini. Dan orang-orang yang buat macam tu mari masjid duduk saf hadapan kadang-kadang tuan-tuan. Jadi nak dinyatakan bahawa kita tidak menuduh sesiapa, tetapi kita harus faham agama kita ada pattern dia. Kita tak boleh sama dengan agama lain, maka oleh kerana agama kita ada pattern tersendiri dan kita ingin pulang kepada Allah, maka pattern yang telah ditetapkan itulah yang harus kita ikut satu persatu. Saya rasa setakat itu dulu bicara pada pagi ini. Semoga Allah SWT merahmati kita dan memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita dapat petunjuk darinya dan akhirnya menjadi hamba yang diredai oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.